Di bandar kecil Paloh, Johor, pada hari-hari terakhir penjajahan Jepun pada tahun 1944, filem ini adalah mengenai konfrontasi antara pasukan penjajah Jepun dengan Parti Komunis Malaya. Untuk bertahan, 4 rakan iaitu Ahmad, Osman, Putih dan Harun memilih untuk berkhidmat dengan pasukan polis Jepun. Kemudian, Ahmad telah jatuh cinta dengan Siulan dan Putih pula telah jatuh cinta pada Fatimah. Kedua-dua gadis itu datang dari dunia dan budaya yang berbeza, bahkan dari pihak yang berlawanan. Ayah Siulan adalah pemimpin tempatan dari para simpatisan Bintang 3 dan telah meminta Siulan untuk menjalinkan hubungan cinta dengan Ahmad sehingga dia dapat mengumpulkan kecerdasan pergerakan Jepun. Namun, Siulan benar-benar jatuh cinta terhadap Ahmad dan dengan itu memulakan perjuangan yang mendalam dalam dirinya. Ketegangan krisis kemuncak ketika Komi tempatan menyerang stesen Paloh, Kempitai dan membunuh orang Melayu tempatan yang melayani mereka termasuk rakan karib Ahmad iaitu Putih yang juga telah terkorban. Tidak berpuas hati dengan ayah Siulan yang memungkiri janjinya, Ahmad masuk dan tembakan bersenjata berlaku dengan diikuti oleh Osman yang berfungsi dalam komuniti dan membunuh ayah Siulan, dan Osman menyelamatkan Ahmad dari kematian. Osman melakukan perkara itu kerana dendamnya yang lama terhadap kematian ayahnya di tangan Ahmeng. Seperti yang dinyatakan oleh seorang watak dalam filem itu yang berbunyi, sama ada British, Jepun ataupun komunis, mereka semua sama. Tetapi sekurang-kurangnya komunis berjuang untuk membebaskan kita. Latarnya sekitar tahun 1944. Penduduk tanah Melayu terpaksa hidup dalam tekanan akibat berlakunya konfrontasi antara pihak tentera Jepun dengan Parti Komunis Malaya. 4 sahabat iaitu Ahmad, Osman, Putih dan Harun berkhidmat sebagai polis Jepun dan mereka turut tersepit di tengah-tengah pergolakan yang berlaku. Ini termasuklah percintaan Ahmad dengan Siulan dan percintaan Putih dengan Fatimah. Siulan selama ini telah diperalatkan oleh keluarga sendiri bagi mendapatkan maklumat sulit tentera Jepun melalui Ahmad. Fatimah pula mendapat penentangan daripada bapanya yang tidak bersetuju dengan orang Melayu sebagai polis Jepun. Sementara itu, Osman yang bertugas sebagai perisik Jepun telah memasuki pasukan komunis untuk membalas dendam terhadap kematian bapanya yang berbangsa Cina. Segala pergolakan ini menimbulkan suasana huru-hara. Ada yang ingin merdeka dan ada yang ingin terus dijajah. Bapa Fatimah pula, atas semangat untuk mempertahankan negara tercinta, turut memasuki pasukan komunis semata-mata untuk menentang penjajah. Ini diikuti oleh Ahmad yang bertemu semula dengan Siulan apabila menyertai pasukan komunis. Filem Paloh ini telah memberi kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Kesan kepada individu adalah dapat melahirkan individu yang berani untuk mempertahankan negara. Sebagai contoh dalam filem ini, bapa Fatimah dengan beraninya telah memasuki pasukan komunis semata-mata untuk menentang penjajah. Kesan kepada masyarakat pula adalah dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum untuk mengelakkan pertelagahan. Akhir sekali, kesan kepada negara adalah keselamatan negara akan lebih terjamin apabila pihak berwajib di negara kita seperti polis, askar dan sebagainya mempunyai sikap integriti yang tinggi ketika menjalankan tugas. Contohnya daripada filem ini, Sarjan Jumley telah mengawal kemasukan kereta api di stesen Paloh dengan tegasnya. Apabila pihak berwajib di negara kita mempunyai sikap seperti ini, dengan ini, kemasukan pendatang asing dapat disekat dan negara Malaysia akan makmur dan aman.
Nilai murni yang boleh didapati berdasarkan filem Paluh ini adalah: yang pertama, nilai kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya. Situasi ini dapat dilihat berdasarkan filem ini di mana Osman bekerja sebagai perisik Jepun, tetapi dia memberanikan diri dengan memasuki pasukan komunis untuk membalas dendam atas kematian bapanya. Nilai seterusnya adalah semangat cintakan negara. Nilai ini dapat dilihat daripada situasi bapa Fatimah yang semangat untuk mempertahankan negara tercintanya turut memasuki pasukan komunis semata-mata untuk menentang penjajah iaitu pasukan Jepun ataupun British. Akhir sekali, nilai mempunyai perasaan simpati. Contohnya, situasi ini dapat dilihat daripada Ahmad walaupun dia seorang tali barut, akan tetapi dia masih lagi seorang manusia yang mempunyai perasaan simpati dan kasihan terhadap orang sesama bangsa dengannya yang berada dalam kesusahan. Cerita Paluh pada episod kedua menceritakan orang Melayu yang telah mengkhianati bahasa sendiri dengan menyertai pihak komunis bintang 3. Pada ketika itu, ketua komunis Jepun telah hadir ke markas mereka yang bertempat di salah satu kampung di daerah Paluh. Pada asalnya, ketua komunis itu datang ke sana kerana ingin menghantar beras, tetapi ternampak kelibat dua orang perempuan sedang menjemur kain di kedai dobi berhampiran dengan markas mereka bertugas. Fatimah, siulan dan penjaga kedai dobi tersebut berlari ke dalam kedai untuk menyembunyikan diri daripada ketua komunis Jepun. Malangnya, ketua komunis itu dapat menangkap siulan yang berada berseorangan di sana dan ingin memperkosanya. Tetapi orang Melayu yang menyertai komunis itu membantu siulan dengan membakar kain pada belakang kedai dobi tersebut untuk menghentikan perbuatan keji ketua komunis itu. Kemudiannya, pihak tentera Jepun berkumpul di sana untuk menghentikan kebakaran yang berlaku. Pada ketika itu juga, siulan berjaya melarikan diri daripada diperkosa oleh ketua komunis tersebut. Kesimpulan yang kami dapat dari filem ini ialah nilai patriotisme yang diterapkan di dalam filem Paluh perlu dijadikan contoh dan mengamalkannya untuk membentuk seseorang yang berguna pada masa hadapan. Nilai-nilai yang buruk yang diamalkan oleh penjajah Jepun dan komunis perlu dijadikan iktibar agar penjajahan tidak akan berlaku lagi ke atas negara kita. Kita juga perlu berpegang teguh kepada agama, bangsa, kaum dan negara agar kita dapat bersatu padu walaupun pihak lain tidak berpuas hati dan ingin menjatuhkan negara kita.